Kini saya berada di Dun Layang-Layang bersama calon Pakatan Harapan iaitu PKR Dr. Mazli Malik, dan beliau antara ikon politik Simpang Renggam yang dikatakan akan membawa PKR menjadi kubu di Simpang Renggam, khususnya untuk Dun Macap dan juga Dun Layang-Layang. Adakah ia akan terbukti pada 12 hari bulan? Saya tampilkan Dr. Mazli Malik. Terima kasih, Dok. Walaupun sibuk dalam ataupun masa berkempen pada minggu pertama ini, tapi untuk layang-layang, kita biasa dengar PKR tidak biasa meletakkan dua calon untuk pegang parlimen dan juga pegang DUN sekaligus. Tetapi nampaknya Datuk Seri Anwar Ibrahim kata pada pengumuman Dr. Mazli ada pengecualian sikit. Adakah kerana nama Dr. Mazli Malik sebagai ahli parlimen Simpang Renggam, mantan Menteri Pendidikan, atau akan dibawa ke peringkat pentadbiran negeri Johor? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Soalan pertama dah panas ni. Okey, terima kasih Haji Nazri, dan terima kasih Awani kerana sudi mewawancara saya dalam senggang kesibukan pilihan raya ini. Merujuk kepada soalan daripada Haji tadi, saya kira perlu bertanya kepada Tuan Presiden sendiri yang mempunyai tubuh lah. Kerana beliau telah membuat keputusan dan saya sebagai ahli parti dan hanya menurut perintah lah. Dan kita nampak bahawa misi utama seperti mana yang disebutkan oleh Presiden dan kepimpinan parti adalah untuk memastikan keadilan dan juga Pakatan Harapan mendapatkan kembali mandat rakyat di Johor. Jadi kita tidak mahu mensia-siakan mana-mana kerusi yang ada. Jadi saya diberikan amanah bertanding di kerusi, bukan kerusi yang kita telah menang ataupun kerusi yang selesa, tetapi di kerusi yang kita kalah, tetapi dalam kawasan parlimen saya untuk kita tawan dan menambahkan bilangan kerusi kita. Adakah penampilan Dr. Mazli di bawah banner keadilan ini di Parlimen Simpang Renggam untuk membuktikan bahawa keadilan serius untuk merampas semula Johor? Saya kira sama ada Dr. Mazli di layang-layang ataupun di mana-mana pun, keadilan sentiasa serius. Dan keadilan sentiasa meletakkan perjuangan, memartabatkan rakyat, memperjuangkan nasib rakyat itu sebagai keutamaan. Maka dalam segala yang dilakukan oleh keadilan, ia merupakan serius, fokus dan juga tekad kita untuk membawa Malaysia ke tahap yang lain. Ya. Kalau kita lihat keseriusan keadilan kali ini dengan tampilan 20 calon di Dewan Undangan Negeri Johor dan meletakkan Dr. Mazli di layang-layang, satu kawasan yang sinonim dengan kuasa Barisan Nasional sebelum ini, dan kita tahu juga layang-layang pada 2018 menang dengan di bawah undi 1000 undi, sekitar 300 undi. Maksudnya, adakah itu perkiraan yang Dr. Mazli yakin selepas menang di Simpang Renggam, layang-layang juga mampu ditakluk oleh keadilan? Pertamanya, kalau kita lihat demografi Simpang Renggam sebagai sebuah kawasan parlimen dan juga layang-layang sebagai DUN, dia demografi yang mencerminkan Parti Keadilan Rakyat itu sendiri. Berbilang kaum, kemajmukan itu ada. Dengan kalau di Simpang Renggam, bilangan pengundi Melayunya 53-54%, pengundi Cina lebih 30%, dan India 14-15% itu, dan lain-lain. Dia menunjukkan kemajmukan. Maka pada saya, di Simpang Renggam, ia mencerminkan keadilan. Di layang-layang pun mencerminkan keadilan. Maka bila kita meletakkan kaki kita di kedua-dua DUN dan juga parlimen ini, kita bertujuan untuk menjadikan layang-layang ini sebagai, seperti mana disebutkan oleh Haji tadilah, ini sebagai kubu Parti Keadilan Rakyat, kerana demografinya mencerminkan parti majmuk berbilang bangsa seperti keadilan sendiri. Dr. Mazli, apabila saya berada di Simpang Renggam sehari dua ini dan bergaul dengan orang di sini, mereka juga agak skeptikal dengan kedudukan Dr. Mazli apabila mereka rasakan, dah dijadikan sebagai ahli parlimen, mantan Menteri Pendidikan, dan ada janji-janji yang dilontarkan ketika pilihan raya ke-14 yang lalu belum lagi ditunaikan, dan sepatutnya tumpulah Simpang Renggam, tak payahlah nak ke DUN pula kerana dah ada tugas pun untuk di parlimen. Jadi macam mana respon ataupun reaksi Dr. Mazli apabila ada di kalangan pengundi pemilih Simpang Renggam memberikan reaksi sebegitu?
Utamanya pengundi terdiri daripada pelbagai latar belakang, pelbagai komuniti, pelbagai mentaliti dan juga pelbagai tahap ekonomi mereka dan juga mereka punya permasalahan yang mereka hadapi. Ada yang mungkin mengutarakan sedemikian kepada Haji dan mungkin ada kalau ditanyakan kepada ibu bapa OKU. Mereka akan mengingati, Dr. Mazli yang telah membuka banyak peluang untuk anak-anak OKU masuk ke sekolah. Bagi para guru, mereka akan mengingati, Dr. Mazli inilah yang telah meringankan beban para guru dan mengangkat martabat para guru di kacamata masyarakat. Dan ramai juga di kalangan penduduk Semparan Gam yang termasuk di dalam jurnal layang-layang yang masih teringatkan bahawa selama berbelas tahun mereka hidup dengan masalah air. Masalah pencemaran sungai. Bila hujan, Semparan Gam tidak ada air. Tetapi dalam tempoh yang singkat, kita masuk dalam kerajaan, kita telah berjaya menyelesaikan masalah yang selama berbelas tahun mereka hadapi. Dan begitu juga bagi setengah orang muda, mungkin mereka lebih, kalau Haji tanyakan, mereka lebih kenali kata, Dr. Mazli inilah yang telah membawa MACD ke Semparan Gam dan telah membuka banyak peluang pekerjaan dan menyediakan ruang untuk mereka berlibur, bertemu dan tidak perlu ke Keluang, ke Aitam ataupun ke Kulai untuk pergi ke MACD contohnya. Dan mungkin bagi setengah pihak yang ingatkan, mereka akan teringatkan OUM, Open University Malaysia, yang mana mereka berpeluang untuk sambung belajar. Dulu tidak ada. Tapi bila kita bawa, bagi para guru, bagi para profesional, mereka boleh sambung belajar. Dan cikgu-cikgu sekolah agama contohnya, yang ramai dapat sambung belajar ke OUM dengan adanya OUM. Dan begitu juga bagi setengah yang mungkin lebih sinonim, kata, Dr. Mazli inilah yang buat kempen Sempang Membaca. Waktu PKP, anak-anak mereka tak dapat pergi sekolah, maka dihantarkan ke rumah-rumah mereka bahan bacaan. Kerja rumah untuk anak-anak semua, untuk memastikan anak mereka tidak ketinggalan. Dan mungkin kalau Haji tanyakan juga, ada yang merasakan bahawa, Dr. Mazli inilah waktu anak-anak kita terpaksa pergi duduk bawah pokok, pergi cari capaian internet, dialah yang membawa telco masuk ke kampung-kampung, bermesyuarat dengan mereka untuk memastikan bahawa capaian internet itu dapat masuk. Ada yang berjaya dan ada masih dalam proses dan ada yang kita tidak berpuas hati pencapaian. Jadi, dia berbeza-beza. Tapi yang pasti, seperti mana telah diberikan tanggungjawab kepada saya untuk mewakili mereka di Parlimen, saya juga akan mewakili mereka di Dewan Undangan Negeri dan lakukan sebaiknya. Ya, Dok. Ada juga agak cynical kata, alah, Dr. Mazli lah yang janji nak hapuskan tol Semparan Gam. Dr. Mazli lah yang janji nak bawa IPT selain daripada yang dah diwujudkan ataupun OUM itu, tapi tak ada pun. Sedangkan beliau ni Menteri Pendidikan kot, jaga pendidikan, jaga IPT. Komen Dr. Mazli. Berkaitan dengan tol itu berkaitan dengan keputusan kerajaan. Jadi sewaktu Kerajaan Pakatan Harapan, walaupun kita tidak dapat belum dalam tempoh 22 bulan itu belum sempat untuk menghapuskan, sekurang-kurangnya kita telah berjaya menurunkan 18% bayaran. Tapi itu bukan keputusan di tangan saya lah. Berbalik dengan IPT, memang kita telah membawa satu plan untuk cawangan universiti yang akan berada di Bandar Renggam. Tetapi malangnya bila kerajaan bertukar, tak sempat. Dan begitu juga. Tapi ada perancangan. Ada perancangan dan di Bandar Renggam itu contohnya, antara perancangan kita adalah untuk membina sekolah berserama penuh, ada cawangan politeknik dan cawangan universiti beserta dengan perumahan. Bertukar kerajaan, rancangan tersebut hilang begitu sajalah. Jadi yang sempat kita bawa adalah OUM lah. Tapi lebih baiklah, dulu tidak ada, sekarang sekurang-kurangnya dalam tempoh 22 bulan itu kita sempat bawa OUM ke sini. Okey, untuk layang-layang secara spesifik, kerana kawasan ini ada Felda, layang-layang merupakan kawasan bercampur juga, ada majoriti orang Melayu, ada komunitik yang signifikan orang Tionghoa dan juga masyarakat India, dan kita tahu mereka juga terlibat dengan industri sawit dan sebagainya, dan kawasan ini pesat membangun tempias daripada pembangunan Iskandar dan juga Johor Bahru. Jadi
apa yang Dr. Mazli rasa selain pada isu-isu yang mendasari sebelum ini, isu sampah, isu gangguan bekalan air, isu berkaitan dengan tiada tempat riadah anak-anak muda. Jadi apa yang mendesak pada Dr. Mazli jika diberi peluang ke Don Johor, ini keutamaannya? Pertama kalau kita lihat bagi don layang-layang ini termasuk layang-layang, renggam, felda layang-layang dan juga sebahagian daripada sempang renggam. Sebahagian besarnya lah. Dan di dalamnya terdapat penjara dan juga kamp PGA. Jadi tuntutan permasalahan mereka berbeza-beza lah. Contoh yang berada dalam sempang renggam, isu utamanya adalah isu air. Dan kita telah selesaikan. Kan? Antara isu lain, mungkin bagi renggam dan juga layang-layang, isu pekerjaan bagi anak-anak muda dan isu perumahan. Kita telah cuba lakukan. Tetapi bertukarnya kerajaan, kita tak boleh nak buat apalah. Cuma jikalau kita kembali menjadi kerajaan di peringkat negeri, kita akan cuba meneruskan dalam kapasiti kerajaan negeri yang ada itu apa yang pernah dirancang tetapi terhenti. Berkaitan dengan layang-layang pula, kalau kita lihat akan terbinanya stesen kereta api untuk double track. Ini bermakna orang akan lebih mudah pergi ke layang-layang, ke renggam dengan tempoh yang lebih cepat daripada Johor Bahru dan mungkin daripada tempat-tempat lain juga, daripada Kulai, daripada Kuala Lumpur, daripada Seremban, boleh cepat pergi. Jadi bagi kedua-dua bandar ini dia merupakan bandar yang begitu aman, yang tidak diganggu-gugat dengan perkembangan pencemaran dan sebagainya, tapi lebih sesuai jika dijadikan destinasi kunjungan, liburan dan juga pelancongan. Namun perlunya ada ekosistem yang mendokong. Kita lihat ada beberapa pusat yang boleh dijadikan tumpuan. Contohnya stesen lama. Kita ada stesen lama kereta api layang-layang, ada jambatan kereta api yang seperti Victoria di Perak itu, kalau Keluang terkenal dengan stesen Jambatan Bailey tu, yang bersih tu. Ya. Kalau Keluang boleh terkenal dengan Keluang Railway, layang-layang juga mungkin boleh dikenali dengan itu. Di Renggam, kalau Haji pernah pergi ke Renggam, nampak bandarnya itu agak menarik, kecil. Di situ ada perigi, begitu serene, dan tenang sekali. Dan begitu juga ada beberapa tempat di dalam ladang-ladang yang punya kesan sejarah yang begitu signifikan yang saya akan abadikan. Yang belum dibangunkan, Dok? Belum. Yang saya akan abadikan di dalam buku saya yang akan diterbitkan tidak lama lagi berkaitan dengan sempang renggam. Jadi kita boleh bangunkan yang mana limpahan daripada perubahan wajah tempat-tempat ini menjadi tempat tumpuan adalah kepada ekonomi kecil, ekonomi setempat. Tapi ekosistem tu kena ada. Jadi itu yang kita akan cuba lihat dan cuba berikan perhatian. Tapi yang lebih penting di sini saya lihat isu perumahan lah yang perlu ditangani oleh kerajaan negeri. Maksudnya isu perumahan mampu milik? Ya, rumah mampu di kalangan generasi kedua, ketiga Felda dan juga orang-orang yang bekerja yang menetap di kawasan. Di samping itu isu pendidikan lah. Seperti mana yang saya selalu menekankan, isu pendidikan perlu diberikan keutamaan. Siapa yang menjadi penggerak Dr. Mazli di layang-layang untuk kempen ini, dan mereka juga yang melihat bahawa potensi Dr. Mazli sebagai wakil rakyat di sini? Jika kita lihat sebelum ini kita pernah menjadi kerajaan. Dalam suatu kita menjadi kerajaan, kita mempunyai kita punya struktur, iaitu kita ada ketua kampung, kita ada AJK-nya. Di samping itu di pihak parti, sama ada Parti Keadilan Rakyat, Amanah ataupun DAP, kita mempunyai aktivis-aktivis dan mereka ini merupakan kaki dan tangan saya sama ada di Don Layang-Layang ataupun Don Macap secara amnya di dalam Parlimen Sempang Renggam itu sendiri. Okay. Untuk memastikan semua kekuatan ini digembeleng dan kebetulan pilihan raya negeri ini sebagai satu tanda aras dengan perkara-perkara yang baru dilaksanakan, undi 18, pendaftaran automatik, dan juga anak muda juga dibenarkan untuk jadi calon dan sebagainya. Tetapi kalau tidak diberi ataupun disuntik, dijentik hati dan emosi mereka untuk pulang, ia tidak akan membawa makna apa-apa. Pastinya angka yang signifikan juga berada di Don Layang dan juga di Don Macap dalam Parlimen Sempang Renggam. Bagaimana Dr. Mazli seorang akademia, muda lagi lah, lebih kurang muda lah daripada saya. Haji tua lagi. untuk membawa mereka keluar 12 hari bulan. Okey, pertamanya Haji, tadi sebelum saya jawab soalan tu, pada soalan yang sebelum itu kalau ditanyakan, saya lupa nak sebutkan. Selain daripada struktur yang ada dari kalangan
sebelum ini ketua kampungnya dengan kita punya mantan ahli majlis dan juga aktivis parti, sebenarnya yang banyak membantu dan menggerakkan dan menjadi kaki dan tangan saya adalah rakyat sendiri. Sama ada mereka daripada agensi kerajaan yang ada ataupun NGO ataupun daripada kalangan rakyat biasa, di kalangan guru, di kalangan ibu bapa, di kalangan para peniaga. Kadang mereka ini yang banyak menjadi kaki dan tangan kita untuk memastikan kebajikan rakyat terjaga. Okey, kembali kepada soalan kedua, Haji. Ialah pertamanya kita lihat kurangnya propaganda dari pihak kerajaan dan juga SPR sendiri yang sepatutnya menggunakan media milik kerajaan untuk mendidik, untuk menggesa dan juga untuk memastikan anak-anak keluar mengundi. Kita lihat tidak begitu rancak di situ. Jadi di pihak kita menggunakan pelbagai pendekatan. Pertamanya, sama ada pendekatan digital, iaitu dengan menggunakan segala social media dan juga pendekatan secara direct. Dan kedua, kita menggunakan struktur yang saya sebutkan tadilah, struktur secara manual. Iaitu kalau ada ketua kampung untuk beritahu kepada orang-orang kawan kampung dan juga anak-anak mereka. Dan kalau kepada guru untuk beritahu anak-anak murid mereka, kalau ibu bapa mereka mengingatkan, dan kepada rakan-rakan, begitulah kita cuba gunakan dua pendekatan, sama ada secara digital dan juga keduanya secara manual. Dan yang ketiga, pendekatan tambahan iaitu melalui komik Undi 18 yang saya terbitkan sendiri. Dah siap dah pun. Jadi ini memang kita berikan kepada kebanyakan anak-anak muda untuk mereka diberikan pendidikan civic secara kartun, penerangan yang ringkas, apakah pilihan raya, bagaimana mengundi dan sebagainya, dan mengapa mereka mengundi. Jadi ini yang antara kita berikan kepada anak-anak muda lah, supaya mereka mendapat penerangan. Cuma untuk memastikan mereka keluar mengundi, dia perlu effort yang saya sebut dua tadi. Ya. Jadi seminggu mendatang ini pusingan kedua untuk kempen menjelang 12 hari bulan. Apa tawaran, selain apa yang dikatakan tadi oleh Dr. Mazli, apa tawaran yang Dr. Mazli rasa relevan, yang wajar dinikmati oleh penduduk di Simpang Renggam, supaya mereka benar-benar merasai bahawa wakil rakyat ini memang berfungsi untuk mereka, memenuhi hajat dan hasrat mereka, dan mereka mahukan politik yang matang, politik ilmu, politik yang mendekati semua kelompok masyarakat. Okey, pertamanya Haji, bagi para pengundi di Dun Layang Layang dan juga merupakan pengundi saya di Parlimen Simpang Renggam, saya telah bersama mereka sewaktu saya berada dalam kekuasaan, menjadi Menteri Kabinet, berada dalam kerajaan, sewaktu saya tidak lagi berada dalam kerajaan, jadi pembangkang, dan ketika mereka dihenyak oleh COVID-19, wabak, dan pada waktu itu saya pembangkang, tidak ada peruntukan. Saya telah melakukan pelbagai usaha untuk memastikan kebajikan mereka tidak ketinggalan. Kalau siapa mengikuti saya di sosial media, saya terpaksa jual buku, jual t-shirt dan minta rayuan. Dan kesemua kutipan itu kita berikan kepada rakyat untuk pendidikan mereka, untuk kebajikan, untuk kesihatan, untuk memastikan bahawa tidak ada pihak yang ketinggalan. Mungkin ada yang ketinggalan, itu saya minta maaf. Mungkin kita terlepas pandang. Tapi yang pasti, saya kira mungkin Haji pun sudah berada di lapangan dan mendengar banyak pandangan daripada mereka bahawa apabila mereka berada dalam kuarantin, akan segera sampai bantuan daripada Pusat Khidmat Rakyat Parlimen. Ketika mereka berada dalam kesusahan, anak mereka dapat masuk ke universiti, ketika anak mereka perlukan beberapa bantuan dan sebagainya, kita sentiasa bersama mereka. Sewaktu hujan, sewaktu matahari, sewaktu suka, sewaktu duka, waktu hiba, waktu gembira, saya tetap bersama mereka. Jadi harapan saya ialah selepas ini saya akan terus bersama mereka. Kalau sebelum ini saya mewakili mereka di Parlimen, dan kali ini saya merayu agar mereka dapat memberikan saya mandat untuk mewakili mereka di Dewan Undangan Negeri pula. Yang kedua, apakah tawaran yang boleh diberikan? Dia ada dua perkara. Pertamanya, saya sebagai adun layang-layang kalau mereka pilih nanti, dan keduanya, saya sebagai sebahagian daripada kerajaan negeri Johor apabila ditakdirkan kita memerintah Johor nanti. Sebagai adun layang-layang, seperti mana biasa, saya akan melakukan apa yang saya telah mulakan sebaik mungkin. Saya akan perjuangkan nasib mereka
di dalam kapasiti DUN layang-layang dan juga di parlimen yang melibatkan isu nasional yang lebih besar. Dan kalau mewakili mereka di DUN layang-layang, lebih kepada isu yang spesifik ya, lokal. Dan apabila kita memenangi kerajaan nanti, itu lebih tentulah banyak lagi yang kita boleh lakukan di atas kapasiti kerajaan negeri. Maka pentingnya untuk kita memenangi layang-layang dan memenangi Johor untuk memastikan bukan hanya di layang-layang, tetapi keseluruhan Johor ini boleh kita angkat dan boleh kita berikan satu perubahan yang lebih baik daripada sebelum ini. Terima kasih Dr. Mazlum Malik, Yang Berhormat Dr. Mazlum Malik untuk DUN layang-layang N27. Semoga all the best dalam kempen berbaki ini. Jadi itu sahaja temu bual saya untuk Johor Memilih dari N27 layang-layang. Saya Nazrika. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.